Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Bertemu kita sekali lagi dalam Garasi TV edisi petang 15 hari bulan Ogos 2021. Baik tuan-tuan dan puan-puan, dah lama rasanya kita tidak mengikuti kisah-kisah pengkisahan jenayah di negara ini. Kalau dulu kita sempat bercerita tentang kumpulan M16, kita sempat bercerita tentang jemaah Islamiah, militan dan sebagainya. Jadi nampaknya kita mendapat banyak permintaan di luar sana untuk kita sambung dengan kisah-kisah siri penceritaan jenayah pada di Garasi TV. Tetapi hari ini tuan-tuan, hari ini kita ada special sikit. Kerana kalau selama ini saya hanya bercerita one way saja tentang kes-kes besar di negara kita. Tapi bezanya hari ini tuan-tuan, kita akan bawa seorang anggota polis yang terlibat secara langsung dalam banyak kejadian berbalas tembak dengan para penjenayah hardcore di negara kita. Itu tajuk dia. Kalau tuan-tuan tengok dalam poster yang telah kita naikkan, hari ini kita sangat bertuah tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kita membawa seorang bekas anggota polis yang banyak berkorban dalam menjaga keamanan tanah air tuan-tuan. Sepanjang saya bertugas sebagai wartawan jenayah, saya bertemu dengan ramai pegawai dan anggota yang cukup dedikasi, cukup berani. Bezanya mereka ini bukanlah orang kata masuk bakul angkat sendiri. Dalam ramai-ramai mereka ni tak ramai yang kisah mereka diangkat oleh sebab-sebab tertentulah, terutama dari segi kerahsiaan dan sebagainya. Dan dalam ramai-ramai yang terlibat ini, yang mempunyai keberanian yang luar biasa ini, tidak ramai yang mendapat pengiktirafan lah yang sewajarnya daripada pihak kerajaan. Yalah, kita pun faham bahawa bukan mudah contohnya pingat-pingat keberanian seperti Seri Pahlawan Gagah Perkasa SP, Panglima Gagah Berani PGB, dia bukan semua orang yang boleh dapat. Dia mempunyai proses dan juga kriteria-kriteria yang cukup ketat. Tetapi banyak juga kontroversi kerana ramai yang berpendapat ada lagi yang patut diberikan anugerah ini tapi nama tercicir dan sebagainya. Tapi tak apalah tuan-tuan dan puan-puan, itu satu hal. Cuma kami di Garasi merasakan bahawa adalah menjadi tanggungjawab kami juga untuk membawa mereka-mereka ini supaya anda, generasi-generasi baru di luar sana, tahu bahawa kita tidak ketandusan pegawai dan anggota polis yang cukup dedikasi dalam membentras jenayah di tanah air kita yang tercinta ini. Baru-baru ini adalah Hari Pahlawan dan tak lama lagi adalah Hari Kemerdekaan. Jadi kami sangat berbesar hati tuan-tuan dan puan-puan kerana pada petang ini, kalau tuan-tuan tengok dekat skrin, tuan-tuan pun dah nampak dah tu, kita membawa Tuan Bakri Embong ataupun lebih dikenali sebagai Tuan Ben, yang juga kini merupakan seorang Presiden Persatuan Pengawal Peribadi Malaysia. Apa khabar Tuan Ben? Alhamdulillah. Assalamualaikum Tuan Syaril. Terima kasih banyak. Bang, sebenarnya petang ni bang adalah petang yang memang kami dedikasikan untuk abang. Saya tak bercadang nak cerita banyak. Saya just buat intro saja. Kerana kita di talian ini sekarang ni dah makin masuk ni 500 lebih, menghampiri 600 lebih. Sedang tunggu untuk mendengar kisah-kisah keberanian abang. Yang mungkin selama ni
kita tak kenal, kita tak tahu pun siapakah Tuan Bakrim alias Ben bin Embuk. Jadi bang, terima kasih kerana bersama kami pada petang ni bang. Terima kasih kepada Tuan sendiri pasal apa bagi peluang. Sama-sama. Baik bang. Apabila menyusuri kisah-kisah abang dan saya tuan-tuan pernah bertemu dengan Tuan Bakrim ni baru-baru ni. In person. Jadi saya merasakan bahawa kita kena bawa Tuan Bakrim ke garasi kerana cerita Tuan Bakrim ni akan membuatkan kita terpaku tuan-tuan. So, dalam tempoh 1 jam ini, abang. Yes. Kita nak tahu sikit sebelum kita pergi dengan lebih jauh. Mungkin abang boleh ceritakan background abang, bagaimana segalanya bermula, bagaimana menyertai polis, lahir kat mana, sekolah kat mana. Silakan bang. Okey, assalamualaikum untuk sekali lagi untuk Tuan Syahril dan para penonton dan pendengar. Ni pertama-tama sekali ni terima kasih banyaklah kepada Tuan Syahril sendiri pasal membagi peluang untuk jual temberang dalam ni kan. Lebih senang panggil jual temberang lah pasal cerita dah lama kan. Jadi introduction sebelum kita pergi lebih jauh. So nak memperkenalkan diri dululah. Nama sebenar Bakrim, B-A-K-R-I-M, Bakap Roya Mim, bin Ebo, E-B-O-K ataupun Alif Bawau Kap. So nama Mak Nerija. Jadi itu yang timbulnya B-E-N. Nama band tu, dia orang ingat kita belagak nak pakai nama orang putih. Tapi merangkumi 3 nama. Nama kita sendiri, nama abah, nama mak. Itulah satu ingatan yang paling yang kita bawa sampai ke mati kan. Jadi orang ingat band tu nama Mat Saleh, tak ada. Bakrim, Ebo, Nerija. So combination. Itu jadinya band. Jadi sampailah sekarang bawa panggilan tu apa semua kan. Jadi itu lebih kurang penerangan sikit macam mana datangnya nama band tu. Nama betul memang Bakrim lah kan. Jadi itulah. Okey, kita pergi teruslah cerita macam mana permulaan yang boleh masuk join PDRM ni. Yang sebenarnya dulu tak adalah minat sangat, tapi bahasa orang cakap untuk menjaga hati ibunda. Pasal apa? Masa kita duduk di Jalan Geni, adalah abang angkat yang daripada Poli Depo. Sudah meracunlah bonda abang ni. Dia cakap, masukkan je lah lepas polis pasal lepas habis SPM lepas tu kan, jadi tak ada kerja lagi. So abang boleh cakap Negeri Sembilan ni boleh prefer boleh apa ya? Boleh. Because kalau kita nak cakap bahasa buku kan dia tersangkut sikit kan. Jadi kena racun lah arwah mak dulu tu untuk suruh masuk dalam join pasukan polis. Jadi nak tak nak tahun 78 isi borang mohon masuklah, dapatlah dan dengan bantuan abang angkat tu. So berjayalah diterima sebagai seorang anggota polis dan lapor diri pada 8 Januari tahun 1978. Skot tahu 1 tahun 78 tu. So kena lanyaklah. Okey. Habis daripada depo Jalan Geni, itu grup kena pergi masuk polis hutan. Jadi bila masuk polis hutan kena pergi ke Ulu Kinta. Kena lanyak pula di Ulu Kinta 4 bulan. Jadi dari depo 3, Ulu Kinta 4 dah 7. Patut 6 bulan saja. Dia terlajak 7 sebab masa tu ada pilihan raya. So pilihan raya kena dihantarlah ke seluruh Malaysia untuk membantu tugas-tugas pilihan raya tu. Ini pun ada kisah ni masih pilihan raya ni. Silakan. Jadi masa tu abang dihantar ke Balai Polis Kota Tinggi Johor. Jadi cerita yang nak dikisahkan tu di balai tu. Pasal kita rekrut, masih dalam rekrut. Lepas tu terima report memang kita belajar dalam kelas lah kan. Tapi bila dah pergi ke luar, duduk di balai, kenalah bantu orang dekat inquiry office tu untuk menerima report apa semua. And then sambil tu kita belajar je lah. Jadi
datang satu Mat Saleh. Jadi Mat Saleh ni bila masuk ke balai, yang kawan yang orang lama dekat inquiry 2 orang ni dah rosah. Masa tu abang tak tahu lah apa sebab. Lepas tu dia cakap, Dek, dia kata, kau terima report dia ni, apa dia nak? Abang nak pergi beli air kejap. Tak tahulah, tak kisahlah apa benda kan. Yang kita pula tak reti, tak pernah lagi terima report. Kan, maknanya yang benar-benar report aduan daripada orang awam. Jadi pasal kita rekrut. Jadi tengok Mak Saleh memang apa ni kan, ini mampu ini, kita pun bahasa Inggeris kita tunggang langgang kan. Yes, alright, thank you je lah kan. Okay. And then dia pun masuk, tahu dia cakap Melayu. Dia kata, Cik, saya datang nak buat report, kata, slang Mak Saleh dia lah kan. Terus abang lari pergi cari corporal tadi tu, cakap, corporal cakap kat dia, ni dia boleh cakap Melayu lah, jangan risau je. Baru dia keluar untuk terima report. Okey. Itu first orang kata pengalaman untuk bertugas di inquiry office. Jadi maknanya pembelajaran dari situ sekurang-kurangnya naklah tahu berbahasa mana yang digunakan di tempat kita, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan masa tu kan. Tapi itulah pengalaman yang pertama. Okey, habis rekrut ditukarkan ke Poli Hutan Batalion 6 Jalan Perkeliling. Sekarang dah habis dah. Tinggal dah habis kena roboh dah naik apa dia tu kan. So, di Poli Hutan tu daripada 78 sampai tahun 82. So tak banyaklah pengalaman, tapi banyaklah gunung panjat jugalah dah. Ini pun banyak dia cerita dalam Poli Hutan ni, tapi kan kita kan takut tak cukup masa kalau biar abang merepet kan macam-macam. Alright. Jadi tak banyak kisah yang nak diceritakan masuk pengalaman sebagai anggota PPH. Masa tu dia panggil PPH. Pasukan Poli Hutan. Sekarang ni dah PGA kan. Uniform pun dah lain. Dulu kita orang hijau. So itu masing-masingnya tugas yang sebenarnya lebih kurang sama je. Pasal dia kita menegakkan perundangan awam kan. Jadi habis sehingga tahun 82 so abang ditukarkan tukar keluar daripada Poli Hutan. Tak tahulah apa sebab, tapi alhamdulillah lah tak adalah duduk dalam hutan lama-lama kan. Zaman tu operasi untuk pengetahuan adikku, mula janji sebulan, lepas tu naik 2 bulan. Ini yang orang kelamin pening kepala ni. Jadi bila dah melarat sehingga 2 bulan tu, macam-macam boleh bergaduh dalam hutan tu. Maknanya semua dah jadi sensitif lah. Kita orang bujang, kita manalah tahu kan first time masuk operasi kan, nak layan orang lama. Itu yang macam-macam kena maki, kena amun tu kan. Ada yang bercakap dengan pokok, ada yang meluahkan perasaan kat tepi sungai. Okay. Tapi pengalaman yang paling syok masa kita menerima ration, maknanya RI dia panggil tu repayment item, maknanya tu selepas habis yang kita bawa, so dia akan hantar yang baru. Tapi itu kita kena order. Yang selain yang kita dibekalkan, kita boleh order. Side order. Maksudnya kalau nak beli apa-apa tu, so kita akan kena bayar sendirilah. Tapi yang kerajaannya free lah. Ini yang cerita mulu-mulu yang dialami tu yang seronok. Kita bagi tahu dengan kita punya operator yang hantar signal tu. Dulu kan pakai Morse code kan? Yeah. Morse code tu. Jadi dia hantar lah. Dia order minyak cap kapak. Jadi bila sampai barang dekat lamutan, heli hantar, sebut nama dia, sarjan tu sorahkan, ni kau order ni kan kapak kan, dia cakap. Poning, order minyak cap kapak, dapat kapak. Itu cerita dalam Poli Hutan lah kan. Pengalaman pasal tak lama. Salah satu yang orang kata jadi kenangan sampai mati tu kan. Daripada Poli Hutan bang? Daripada Poli Hutan tukar ke tugas am di Johor Bahru. Itulah mulanya. Dia panggil GD, General Duty, ataupun bahasa Malaysia, bahasa Melayu dia tugas am. So sampai di Johor Bahru, Lapu Digi, abang masuk buat tugas biasa je lah. Lepas tu tengok dah boring, ada kekosongan
jurugambar untuk balai. So mohon dapat pula. So kerja masa tu jadi jurugambar. Maksudnya jurugambar dalam polis ni dia ikut IO menyiasat. Maksudnya kita merakam semua tempat kejadian punya kesan-kesan, gambar-gambar. Kalau kena pecah kita ambil, kalau apa ada cap jari kita cuba kesan cap jari. Dulu kesan cap jari pakai powder tu tabur sapu je kan. Jadi bila ada tu kita ambil pakai macam selotip tu. Okey, tekap kat situ. Okey, ambil nanti bawa. Dulu semua manual, sekarang ni senang kan. Jadi nak kena selak satu-satu cap jari tu kan. Poning kepala. Jadi lepas apa tu dibagi peluang untuk menghadiri kursus. Dia dalam jurugambar tu dia yang sebenar dia bertitle detektif. Kalau tak detektif dia kena pergi. So abang berpeluang lah. Di situlah mula career sebagai seorang detektif. So pergi kursus detektif selama 4 bulan di Jalan Geni. Belajarlah macam-macam, menyiasat lah segala-gala pun nak jadi detektif kan. Macam mana cara pengumpulan. Kita stop kat dulu situ. Kita stop kat situ dulu. Perkataan besarnya detektif ataupun pangkal D. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita pada yang baru masuk dalam siaran kita pada petang ini kita sangat berbangga kerana kita mendapat membawa seorang wira yang tidak didendang, itu unsung heroes lah kita anggap dia, iaitu Tuan Bakrim bin Embu ataupun lebih dikenali sebagai Tuan Ben, bekas anggota detektif di cawangan jenayah berat Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia yang terlibat dalam berpuluh-puluh pertempuran dengan penjenayah-penjenayah tega. Kalau dalam 17 minit pertama ni tuan-tuan macam tak berasa kita tengah berbual dengan seorang lelaki yang sangat diguruni tuan-tuan. Di sekitar tahun 80-an, 90-an kelibat Tuan Bakrim sangat diguruni oleh penjenayah. Macam tuan-tuan tak sangka yang tengah bersembang dengan kita ni adalah yang orang yang diperkatakan itu. Itulah Tuan Ben. Tuan Ben ni dia banyak cerita-cerita lucu. Dia kalau orang tak kenal, orang tak tahu pun dia polis, tapi di sebalik itu Tuan Ben ada cerita yang sangat menggegarkan. Baik Tuan Ben. Ini kita masuk cerita ni. Kalau tadi bab pertama kita cerita mula-mula masuk polis, kemudian masuk PPH, kemudian masuk jadi juru gambar, juru foto di Jabatan Siasatan Jenayah. Bagaimana daripada tugas sebagai juru foto, tiba-tiba abang tersangkut masuk ke satu, orang kata, bahagian cawangan yang sangat, orang kata, digeruni dalam PDRM, itu cawangan jenayah berat. Silakan bang. Okey. Dia bermula daripada bawah juga. Maknanya abang naik bukan terus masuk ke, dia panggil jenayah berat ni, dulu kita panggil major crime kan. Ataupun jenayah besar ataupun jenayah berat. Jadi nak masuk situ pun kita, yang pertama kita baru, detektif baru. Maknanya lesen D tu baru, belum confirm lagi lah. Jadi daripada duduk unit foto, unit jurugambar tu di situ, penting juga tu nak kena cerita pasal apa? Di dalam bahagian foto abang dilatih. Selain ambil gambar memang dah belajar. Dah boleh qualified lah as kalau tak pro pun semi pro photographer. Lepas tu masa tu kita masih pakai yang manual yang lama, cuci pakai air acid tu, and then gantung filem. So semua expert lah tu. And then lepas tu kita print gambar. So daripada situ tu pengalaman tu berkaitan dengan tugas selepas ni. Maksudnya daripada foto, so abang dah biasa dengan scene investigation, maknanya siasatan di tempat kejadian. Jadi yang ni penting kalau untuk duduk jenayah ni, kadang-kadang kita pergi menyiasat kes, kita nak tahu menilai. Kalau kita tengok pecah rumah, curi kereta, curi motor, apa macam mana
daripada situ kita boleh menilai dan tahu MO. Bila kita tahu MO tu apa ni, modus operandi bahasa jenayahnya lah, ataupun tabiat jenayah tu dilakukan. Maknanya kalau orang tu kaki cuik motor, dia akan buat cara yang sama je. Kalau dia pecah rumah, sama. Jadi yang tu panggil MO. Jadi kita bila dah jumpa yang tu, senang kita nak apa, oh ini kita dah tahu dah grup yang dah kena pasti. Cuma nak cari orang lah je kan. Pasal apa, kita dah ada yang separuh tu kita dah tangkap. Bila kita dah tangkap, kita dah interrogate, tanya cara MO dia melakukan jenayah. Kalau dia suka masuk kot tingkap, mana dia pergi pun dia akan masuk tingkap. Kalau dia suka masuk pintu, dia akan ikut MO yang sama. Jadi daripada situ, daripada fotografer, jadi ada cawangan apa jenayah apa ni komersial di IPD Johor Bahru tu, ada detektif dia ada problem. Jadi abang diarahkan keluar daripada foto masuk ke komersial. So maknanya belajar semua cawangan jenayah. Maknanya daripada foto pergi komersial. Bila komersial pula lain pula kes. So kita kena start daripada awal pula balik. Okey. Dah habis tengah sedap-sedap, masa tu masa komersial, kes yang paling banyak adalah apa ni, VCD. VCN ni apa ni, apa panggil apa dulu yang besar tu, tape tu. Jadi VCD kemudian dia masa dia yang tu di bawah akta apa ni, copyright. Jadi duduk komersial kita ngerjakan video-video je lah yang tak ada sijil apa tu daripada apa ni, apa nama penapis filem kita tu. Okey, lepas komersial tukar pula lagi. Masuk jenayah harta benda. Masa tu ingat lagi, kalau ingat Datuk apa ni, apa Amal Singh. Itu bos abang lah dulu tu. So abang masuk jenayah harta benda dengan Datuk Amal Singh. Masa tu kejadian di Johor Bahru, kes yang paling banyak curi motosikal satu hari berbelas ataupun kadang-kadang sampai 20 lebih apa ni. Maknanya keseluruhan report dalam daerah Johor Bahru. Jadi mata-mata gelap lama dia tak nak buat, pergi duduk tepi longkang, pergi ambush apa semua ni. So kita orang baru ni kan, asyik kena tolak je lah. So tapi itulah bagusnya. Kita pergi, dah lah tak ada orang yang nak partner dengan kita. Pasal ni kita orang baru, dia orang lama kan. So pergilah duduk tepi longkang. So kes rupanya di situlah abang belajar banyak meneliti. Pasal benda ni penting dalam apa ni, siasatan jenayah ni. Semua cara dilakukan, kesan-kesan yang ditinggalkan, daripada situ kita akan boleh menilai penjenayah tu macam mana. Jadi kes yang paling banyak abang tangkap semasa daripada apa tu komersial tak ada tangkapan, tapi paling banyak masa duduk jenayah harta benda. Abang dapat tangkap pencuri motor ni on the spot. Berpuluh-puluh orang. Pasal apa? Kita duduk ambush di situ. Record abang ambush di komplek Holiday Plaza tu 6 bulan straight duduk dalam longkang. Satu orang je ambush. Masa tu duduk B-team. Jadi kita tengok masa tu, pasal abang dari cameraman, kita bawa kamera zoom panjang lengan ni zoom. Jadi kita nampak teropong pun ada. Jadi kita nampak perbuatan dia tu nak mencuri motor tu. Jadi kita kena tunggu step dia macam mana. Kalau tidak, masa dia buat macam tu, belum buat apa-apa, kita tangkap, rugi. Jadi di situ belajar sendiri. Tengok, menilai. Bila dia alih je motor tu, pasal kita nampak dia datang naik motor lain. Bila dia nak belah, dah motor lain. So maknanya dia dah ambil kan. Barulah kita keluar daripada longkang tu, pergi relax je sampai itu, kenalkan diri polis, tapi Rolex King dah lekat tangan lah. So maknanya dia tak boleh lagi. Jadi dapat tangkap right-handed. Tapi bila dapat tangkap right-handed, adik bayangkanlah kita buat interrogation, tak payah pukul, tak payah jentik pun.
Panggil dia cerita je. So sekali angkut motor 5 biji, 8 biji, 15 biji. Tapi mana yang dah lepas Indonesia habislah. Mana burn lah. Jadi dia bawa balik ke Indonesia. Kalau yang dari yang pendatang asing tu dia bawa balik naik bot. Itu abang paling banyak rekod tangkap curi motor. Lepas tu naik standard sikit, siasat curi kereta. Curi kereta ni pun sedap. Ini pun banyak kisah juga ni. Bukan sekarang ni aja ini sorry lah kalau ada anggota ke atau pegawai ke apa nak marah tu abang sanggup. Pasal apa? Ini realiti keadaan yang kita tak tahu kan. Penjenayah ni yang sebenarnya ada juga pelindung dia. Kabel-kabel dia. Jadi macam mana orang kata itu nama untouchable. Jadi agak susah. Pengalaman abang bersama dengan Datuk Amal Singh tu, kita dah pergi ambush satu rumah daripada Johor Bahru kita pergi ke PJ. Duduk sana dah 3 hari. Last masa tu handphone baru keluar kan besar termos kan. Itulah. Jadi bos dapat call. Bila dah dapat call, bos tanya dengan abang dengan detektif yang lain, dia kata Ben, dia kata, you kalau kena tukar poli hutan boleh tak? Dia cakap, tuan saya daripada poli hutan, saya tak kisah. Cakap, saya tak mau, dia cakap. So kita baliklah, dia cakap. Baliklah daripada PJ, balik Johor Bahru. Rupa dah lama baru kita tahu. Cerita yang tu rupanya rumah yang kita ambush tu adalah bos syndicate. Kan? Tapi lastnya kita dapat juga. Tapi kita nak ceritalah, maknanya dia tu dilindungi oleh bukan semua dalam pasukan tu bukan semuanya baik dan bukan semuanya tak baik kan. Siapa yang dah duduk dalam pasukan tu tahulah. Tapi abang tetap sanjung yang tak baik tu bukan pasukan polis. Clear, I have to very clear nak ni kan orang marah dengan abang kan. Pasal apa yang tak baik tu adalah individu tu. Bukan pasukan. Ini yang kena asingkan ya. Jadi yang buat hal adalah individu. Tapi dia sarung tu, dia bawa tu satu pasukan orang tak sebut nama ni Bakrim, dia kata tak ada. Dia akan ni polis ni makan rasa, ni polis ni itu polis macam-macam. Semua dia sebut tu polis. Yang tu dia yang abang kalau tengah jalan abang lompang tu lampu pukul. Ya, nama abang di Johor Bahru tu dulu abang pukul orang tengah jalan. Bukan pasal apa kau kutuk polis je. Pasal abang rambut panjang, tengok gambar tu apa semua. Pasal kita detektif, ada separuh smart tapi macam abang lebih banyak buat undercover, maknanya samaran. Nak tangkap Mak Gian kena belagak jadi Mak Gian. Nak tangkap curi motor kenalah main motor. Nak tangkap curi kereta. Semualah maknanya kita kena ikut pattern kan. Jadi benda tu pembelajaran. Jadi anggota ni bukan semua tu yang teruk. Dia sebahagian. Jadi pasukan tu yang sebenarnya tak terlibat. Okey bang. Yang terlibat. Alright. Ini kita nak masuk terus lah ni. Kita tak lama ni bang. Kita nak masuk terus tentang abang punya pengalaman bertempur dengan pengganas penjenayah hardcore ni. Okey. Kita dah dengar ada pengalaman abang cerita masa duduk unit tangkap VCD, curi motor, curi kereta. Kan ni orang dah tak sabar ni. Tuan Ben ni dia nak cerita apa ni? Aku tak sabar nak dengar cerita tembak ni. Dia duk cerita VCD lah apalah. Okey, tak apa. Kita masuk. Dash. Tengok tuan-tuan, inilah beza orang pengalaman Dia tahu aje kan dia bawa cerita lain, kita pun dah terhayal dah kan, kita dah terlupa. Okey bang, bila bercakap tentang abang Ben ni, abang kita tengok dapat pelbagai surat kepujian polis, dapat anugerah, dapat itu, dapat ini. Kerana terlibat dalam pertempuran-pertempuran yang
yang sungguh orang kata apa, sungguh berisiko. Abang bertempur dengan penculik, abang bertempur dengan perompak, bertempur dengan orang kata apa, penjenayah, perogoh dan sebagainya. Baik, ini soalan dia bang. Kongsikan dengan kami, pertama kali abang bertempur atau berbalas tembak dengan penjenayah hardcore ni. Ni tadi of course lah masa duduk di PPH, masa duduk di commercial crime mungkin tak berkesempatan. Dan apabila abang ditukarkan sebagai anggota di bahagian cawangan jenayah berat ni, abang share dengan kami first time abang encounter dengan penjenayah yang bersenjata. Silakan bang. Okey, tak apalah tu. Itu apa ni, ada yang boleh cerita dan ada yang abang akan just bagi hint ajalah pasal apa benda ni. Okay. Kita pun kita orang dulu bang, tangan turun bang, tak nampak muka. Okey. Dengar suara, jangan risau. Okey, apa ni, ada kita pun dah sign daftar rahsia rasmi ataupun banyak apa ni benda aku janji yang kita tak boleh nak sebar. Pasal ini melibatkan imej pasukan. Mana yang boleh abang akan cerita. Abang pun tahu pasal apa. Ada juga member yang sound. Terima kasih atas yang bagi apa teguran ataupun sebelum abang live ni ada yang bagi tahu nak buka cerita. Kita pun tahu, kita pun nak hidup. Abang selama ni nyorok, orang tak tahu. Okey. Jangan risau bab tu, jangan risau. Cerita dia macam ni. Apa ni, itu dah masa tu dah masuk jenayah berat lah, maksudnya dah masuk major crime punya team di bawah pimpinan Datuk Param Asibam. Itu bos abang lah dulu tu. Dan masa tu OC abang duduk dalam unit yang kecil je, nama dia UTC. Unit tindak cepat. Abang cerita sikit lah penubuhan UTC ni. Silakan. Kita dulu bila terlibat dengan kes-kes jenayah besar yang melibat senjata api apa semua, apabila kita nak tangkap bertempur, kita tak ada experience kan. Jadi atas apa ni inisiatif daripada abang punya OC dulu, kena sebutlah nama Tuan Ali Baca tu, itu OC team abang tu. So atas perbincangan Tuan Ali Baca dan abang dan apa dengan Tuan Param, Datuk Param apa semua tu, so kita mohon jasa baik UTK daripada Bukit Aman untuk melatih tim strike kita ni lah. Maknanya pendedahan kepada apa ni cara-cara strike apa ni apa penjenayah kan. Jadi kita dilatih lah. Habis apabila dah dilatih itulah barulah apa ni orang kata ada confidence sikit bila nak bertempur. Jadi apa bukan senang, bukan ni nak berdepan dengan apa ni orang kata maut. Jadi apa ni, yalah, susah nak cakap. Jadi cerita yang pertempuran yang pertama tu apa ni, kes samun kedai emas. Jadi kejadian tu berlaku, kita dah dapat info 3 bulan 4 bulan sebelum tu, satu kumpulan Indonesia ni plan nak rompak kedai emas dengan apa ni, dan senjata api pun masa tu kita dapat info dia akan menggunakan senjata api, tapi belum dapat pengesahan confirm ke tidak ada senjata api tu. Pasal apa, kita sos kadang ni ada yang boleh percaya, ada yang langsung tak boleh pakai, ada yang talam dua muka kan. So kita nak menilai tu pun makan masa. Tapi itulah jadi disebabkan kita dah follow 3-4 bulan perancangan tu apa semua. So tiba-tiba sos bagi tahu okey, tarikh dia nak buat samun tu ataupun rompakan kedai emas tu, dia orang dah fix. So kita memang dah seminggu dah ada standby untuk strike benda tu lah kan. Jadi hari kejadian tu pagi, itu agaknya kumpulan nak minum air jugalah abang tu yang abang kena tu. Jadi abang nak pergi ke kantin, kita orang dah tengah standby ni, nak pergi kantin nak minum air sikit, tiba-tiba dah kecoh. Dia kata dah dapat tahu target semua dah sampai apa ni ke kawasan sasaran. So kita orang semua keluarlah. Jadi keluar sampai ke kawasan kedai emas tu, rupanya dia orang dah perasan agaknya kan. Jadi orang di 9 kata terbobar. Bila terbobar tu semua lari. Jadi kita orang masing-masing kejar lah.
Siapa yang sampai kerja lah kan. So yang abang tengok yang seorang ni lari mencicit lagi tak ada orang kerja. Masa tu pun tak teringat lalang kepala yang ni lah yang bawa senjata api. So abang pun kejar lah. So dia lari daripada Merlin Tower Johor Bahru tu, kedai emas tu di Merlin Tower tu. Okay, dia lari pergi ke seberang jalan tu, ada masa tu padang, sekarang dah naik komplek lah, Pelangi buat kan. Lepas tu apa ni, antara pasar besar Johor Bahru tu, ada satu lorong pasar, lorong berniaga gerai-gerai kecil, lepas tu tempat makan. So dia sudah lari masuk dalam lorong yang orang berniaga tu. Tapi hari tu orang pack. Bila pack, dia lari dah tak boleh lagi. Yang tu yang dia berpatah balik ngadap abang, dia terus tembak. Itulah masa cerita yang paling teruk tu. Bila dia nembak, kita memang dah pitul, dah ready, bukan ready acu pun, tak boleh kan. Pasal apa orang kadang pandai cakap, polis senang lah, apa semua boleh, berak lah, cakap berani main lah kan. Cakap tuduhan senang, tapi bila kita nak bertempur ni, nombor satu, ikut perundangan kan. Tambahlah tempat orang awam, orang ramai. Kita boleh buat keluar pitul ke? Dia penjenayah tak apalah kan. Dia nak lari, nak menyelamatkan diri. So, apabila dia dah tersangkut, tak boleh lari. So, dia menghadap abang balik, terus melepaskan tembakan. So, abang pun tak boleh buat apalah. Terus dive dia je. Tangkap apa ni. Jadi bila dive tu, dua-dua jatuh. Bila dua-dua jatuh, pistol dia masih ada di tangan lagi kan. Dan dia cuba angkat, nak bagi abang sebiji lagi. Masa itulah baru kita pun maksudnya kalau daripada tu ancaman dah cukup tinggi dah tu. So itu dah boleh lah maksudnya kan. So abang pun bagilah tang bau dia. Tak adalah nak bagi habis. Itu first time tu. Tapi tak tahu dah kena ni. Oh, tembakan tu kena di tangan abang Yes. Tembus sepak tangan ni kan. Masuk sini, keluar sini. Tak tahu kena. Tak ada darah, tak ada apa lagi kan, pasal terlampau pantas kan. Jadi lepas dah kepak dia, dah pijak dia, and then apa ni, kita dah secure, dah gari dia kan. Datuk Param pun sampai, baru sampai dengan geng-geng lain, baru sampai. Apa ni, so tu dah bangunkan dia. Itu abang tengok tangan meleleh darah sebelah tepak tangan ni kan. Itu tengok ni lain macam ni dia kan. Jadi bila dah macam tu, semangat tu dah mula dah kan, orang kata goncang kan, goyang. Pusing pelan-pelan tengok. Alah, tengok sini darah meleleh. Rupanya tembus. Bila dah tembus tu, semangat dah jatuh. Tu jam lah baru terasa sakit dia. Tadi tak terasa sakit kan. Yang ni member dah bawa dah. Lepas tu member detektif lain pun sampai pun. Okey, bawa abang keluar, terus naik kereta, terus pergi hospital. Jadi sampai di hospital, biasalah kan. So apa ni, sampai dia orang bius terus masuk bilik operation apa semua. Tak tahulah, tak sedar. Tapi bila dah sedar ni yang jadi cerita lawak ni dah. Kita pun detektif lah konon, menangis keluar bilik operasi. Hero konon. Berak lah ni 9 kata. Hero menangis kan. Berak lah konon. Menangis bang Menangis. Pasal apa? Bila keluar, tengok tangan abang ni dah kena bungkus bulat. Lepas tu tak terasa pasal ubat bius. Jadi abang rasa, tangan aku dah tak ada. Ingat kan tangan dah kena potong ingat kan dah kena potong. Itu yang menangis tu. Dah. Jadi dalam tu pun ada yang sakit perut anak golak kan. Jadi bila dah habis ubat bius, sakit dah terasa, baru ada lagi tangan aku kan. Apa semua kan. Tapi tak boleh gerak lah. Itu jadi apa ni, cuti lah kan, cuti sakit. Tapi itulah, apa benda pun tak dapat masa tu kan. Kita apa ni,
Tak tahu nak cakap lah. Kadang kita nak cakap kan buruk tu kena dekat kita balik juga kan. Patutnya kecederaan ahli apa ni anggota-anggota yang semua tugas tu sekurang-kurangnya dapatlah sesuatu kan. Ini nampaknya. Ya. Orang bila kena tembak ni dah putus semangat dah ni. Tangan dah apa? Dah bocor dah kan. Dah bocor kena peluru apa semua ni. Rupa-rupanya itu adalah permulaan abang untuk macam mana pula orang lain kalau dah kena tembak tu takut dah nak minta keluar unit lah. Tapi rupanya selepas itu, rupanya tembakan yang kena pada tangan abang tu rupanya telah menaikkan lagi semangat abang hingga menjadi seorang yang sangat diguruni bang. Boleh teruskan bang? Boleh terus tapi ada benda yang tak boleh sebut kan. Tak apa. Jeda je bang. Jadi maknanya selepas tu itu yang kes pertama bertembak lah kan. Jadi pertama kali bertembak dah kono. Tapi alhamdulillah lah apa ni arwah guru cakap ini bukan ilmu kobal, dia cakap kono tetap kono, dia cakap. Tapi tempang lalu. Memang betul lah tempang lalu je. Actually bang dia orang nak tengok tangan abang tadi bang, tunjuk jap. Nah. Dari mana ke? Nah. Mana kamera ni? Itu dia di sini. Yang ni Dia masuk, peluru tu dalam X-ray, dia boleh masuk, dia ngelak sikit. Maknanya elakkan tulang. Dia is a miracle. Dia is a miracle lah kan. Itu yang arwah guru cakap, kono tetap kono, dia cakap. Tapi minta lalu tumpang lalu. Tumpang lalu. Itu sebab siapa nak ayat itu boleh jumpa personally lah ataupun PM personally. Okey, sambung bang. Selepas abang kena tembak tu rupanya lagi ganas ni. Sambung. Okey, yang tu apa ni? Bang, tangan tu turun bang. Orang nak tengok muka kacak tu. Apa ni? Ada yang kes-kes terusnya tu kita kerja berpasukan. Jadi kita ada yang abang tak boleh release apa tu, minta maaf banyak-banyak lah kan pasal apa. Nanti ada dia punya side effect. Tapi kita tak puas hati lah kan. Pasal apa, selepas terjadinya kes kepada abang punya OC team, adalah orang-orang netizen kat luar tu kutuk lah macam-macam, apa semua buruk kan. Tim dia burukkan tim tu maknanya abang terlibat walaupun abang dah tak keluar. Cerita yang dia sebut tu adalah masa tu abang bersama tim tu. So abang masuk tim tu daripada 83, 84 lebih kurang sehingga 92. Jadi apa ni sepanjang itulah abang bersama dengan tim abang. Tak ada cerita masalah kita orang ni, tak ada orang kata nak menyeleweng ke nak apa ke. Everything in proper. Semua berdaftar. Tak ada apa ni orang kata pandai-pandai sendiri atau nyorok-nyorok. Itu dia yang jadi masalah. Selepas abang pun abang tak ada cerita bertembak ni yang semua ni yang kes yang tunjuk tadi tu. Abang tak boleh sebut. Memang minta maaf pasal apa ni. Nanti ada dia punya apa ni daripada segi apa ni kan. Tak boleh lah. Jumlah tu semua maknanya daripada keseluruhan operasi daripada mula abang join sehinggalah abang berhenti ataupun abang berhenti tahun 92. So abang keluar daripada tim tu tahun 92. Tapi yang sepanjang dalam tim tu abang tak rasa mati je. Selepas tadi kena tembak, lagi satu kejadian masa kita orang dah 3 bulan dah follow target ni. Jadi satu pagi tu malam tahun baru tahun 91 accident. Abang memang first gunner depan. Jadi kereta kita orang kena bang dekat 30 meter kena seret. So yang lain tak berapa teruk, yang teruk abang juga yang teruk. Pecah tulang tengkuk ni. So 6 bulan pula pakai hard collar tu. Ni dia crack yang L berapa 3 ke 2 ke ni. So sampai sekarang maknanya menanggung lah tu. Tu apa benda pun tak dapat tu lah kan. Maknanya dapat sakit je lah. Tinggal cuma dalam semasa sepanjang dalam apa ni pasukan dulu tu dengan unit tu mati je lah bang, tak rasa lagi kan. Okey bang, nak tanya sikit bang. Ya sikit je.
Sikit tapi banyak. Kita ni orang awam mungkin tak faham. Kita orang awam mungkin tak faham. Kita ingat bila kata bertempur dengan penjenayah ni macam kita tengok gerak. Okey. Dalam satu-satu pertempuran bang, berapa lama selalunya masa yang diambil lah? Yang paling, adakah orang kata macam dalam TV ni kadang-kadang dekat 1 jam tak habis-habis bertembak? Kadang-kadang adakah 2 minit, seminit? Secara general lah, bukan tanpa refer pada satu-satu kes lah. Ini secara umum lah bang. General umum ya. Secara general, apabila pasukan polis terpaksa bertempur dengan perompak penjenayah yang bersenjata ni, berapa lama masa yang diambil sebelum kesemuanya padam? Padam. Gitu bang. Okey, dia pun tengok situasi. Okey, kalau kita bertempur, kita cut off kereta lain. Kalau kita esok rumah lain. Kalau kita bertempur depan-depan in person lain. Jadi itu benda tu, kalau in person berdepan tu, who is the fastest lah. Kadang orang cakap polis apa susah, tembak je. Pergilah siapa yang cakap macam tu, main datang jumpa nak bang tumbuk muka kan. Tak. Iya, yang tu yang memburukkan. Kita orang semua dalam pasukan pergi ngantar nyawa free je nak angkat penjenayah. Kau orang boleh pandai cakap kalau alah polis apa susah. Pergilah kalau jumpa dengan abang confirm lobam mata mana tak. Pasal apa? kita ada perundangan. Walaupun dia penjenayah, dia pun ada right apa semua. Jadi kita kena mengikut benda tu betul-betul. Apabila ada dia lebih membahayakan kita, baru kita punya right tu ada. Kalau tidak pergi macam tu, jatuh ingat boleh tembak macam tu, pergilah. Kan? Kena tanya dia, bila masa kita boleh melepaskan tembakan? Dalam undang-undang sebut, kita yang kita orang menembak ni, kena lokat lang kepala ni 10 section kanun keseksaan tu. Hak mempertahankan diri, section 96 hingga 106. Tak banyak, ada 10 section je. Lepas tu kena tahu apa dia cedera, apa dia cedera parah, apa dia cedera kematian. Ada definisi dia tu, cedera dan cedera parah tu berbeza. And then hak di bawah tu berbeza. Cedera, apa maksud cedera? Cuba adik terang, tak tahu kan? Kita ingat apa sikit tu, luka apa semua tu kita panggil cedera kan? Okeylah. Cedera parah yang macam mana yang dipanggil cedera parah? Jadi based on that, barulah kita gunakan peruntukan dalam undang-undang 96 hingga 106 tu dan akta senjata api. Bukan kita main balon je, cakap bolehlah semua. Yang orang tak pernah ni, yang mangkuk-mangkuk yang tengok gerak khas banyak guna tu. Itu yang adik cakap tadi, bertempur punya lama. Kalau realitinya tak sampai 5 minit ke 3 minit. Siapa yang paling pantas je? Kita boleh tembak. Kita boleh tembak pun ikut peruntukan ancaman tu. Bukan habis satu magazine. Kalau dalam filem perang-perang macam berapa orang kan? Realitinya kalau kita tembak lebih pada sebiji pun kena statement berjelo. Jadi macam mana orang nak tuduh? Kau tak duduk dalam polis, kau bukan polis, dan kalau duduk dalam polis pun kau pernah bertempur ke? Jadi kadang orang pandai cakap macam itu sebab orang banyak tak syukur dengan abang, baik polis ke baik apa ke. Bila dia nak bertokak dengan abang bab perundangan ni boleh, kan? Bukanlah kata abang dulu undang-undang, tapi kita dah terlibat dengan tadi kes-kes macam tu apa semua kan. Kalau tak betul abang buat, dah lama dah abang masuk penjara dah kena apa ni kan. Ya. Jadi sampai hari ni pasal apa kita ikut perundangan. Okey, ni hak orang penjenayah ni. Dia ada hak walaupun dia penjenayah. Kan? Kita polis ada lagi tinggi hak kita pasal apa kita melindungi, menjaga keselamatan awam, ketenteraman awam. Jadi okey bang. Ya. Apa dia? Cakap pasal bertempur ni bang. Kita ni sebab kita tak pernah dengar susah nak dengar daripada orang yang terlibat secara langsung ni. Sebab tu saya teruja ni nak tanya. Ini kita tanya soalan macam soalan orang kampung kan bang kan. Kita selalu kita terfikir
Apa maaf saya tanya, apabila abang berjaya menembak mati seseorang penjenayah tu, apa yang terlintas di fikiran abang ketika itu? Adakah boleh share dengan kita bang? Apabila abang dah terlepas tembakan, pergi tengok dah menggelupur meninggal lah. Cuba share pengalaman, apa perasaan abang ketika itu bang? Orang kata hati kering ni, hati kering. Kalau tak kering tak boleh buat benda-benda ni. Dia orang-orang yang terlibat yang macam ni, yang sebenarnya dia tak boleh ada sentimental value punya jiwa lah kan. Jiwa sentimental tak boleh, dia kena hardcore, maknanya hati kering kan. Itu baru boleh. Kalau tidak, bila kita terlibat dengan tu, kalau kita semangat lemah, balik kita akan kena badi. Apabila mati depan kita, walaupun kita tak buat, kita ada kat situ, badi, orang Melayu panggil badi. Badi mayat ni kalau kena payah nak ngubekkan adikku. Jangan main. Abang dulu ni tak adalah kata puas jugalah berubek kan, semua nak pergi buang benda tu semua kan. Jangan main. Pasal kita terlibat tak banyaklah kita jumpa mayat mati lomeh je lah. Tak payah cerita bertembak je lah kan. Cerita yang tu je pun. Pasal kalau nak cerita tu macam mana perasaan ni, balik rumah tak boleh tidur pun. Dah sampai dah kan. Tapi itulah kita arwah-arwah pun abah apa semua dulu dan guru kita yang lepas-lepas ada bagi bekal-bekal tu kan. Dan lepas tu kita pergi jumpa orang yang pandai-pandai kan. Maknanya kena cuci balik lah. Buang apa benda tu. Jadi itu lebih kurang sikit lah yang abang pasal abang tak boleh direct nak sebut benda tu apa kan. Minta maaf lah kalau ada yang masang telinga nak tengok abang explain apa tu kan. Kalau jumpa in person boleh abang boleh abang of course bila abang berada dalam unit yang berisiko tinggi seperti D9 tu, of course kemahiran permainan senjata, kemahiran menembak itu sangat penting. So kalau ikut cerita abang ni, saya memang agak lucu kerana abang bermula sebagai jurugambar je. Petik kamera, bukan petik senjata. Kan, bukanlah kata nak merendahkan juru foto, tak, maksudnya bidang abang tu adalah juru foto. Tetapi end up dia di bahagian jenayah berat. Adakah abang memang abang mempunyai masa awal-awal dulu memang daripada depo tu memang bagus menembak atau macam mana bang? Boleh share sikit? Mungkin menembak ni semula jadilah kot. Tapi kalau macam adik sebut tadi, kenapa abang boleh jadi sharp? As a cameraman, you kena sharp ambil gambar tak? Yes, okay. And then trigger nak petik tu mesti steady. Yes. So itulah kaitan dengan senjata api. Tengok, petik. Simple kan? Jadi maknanya orang tak perasan. Makna tu sebab abang boleh jadi sharp tu pasal abang cameraman. Fokus maknanya abang. fotografer di luar sana, anda sebenarnya mempunyai keistimewaan tersendiri, dan kalau anda menceburi bidang apa ni, menembak ni, sila bulan power macam mana Tuan Ben. Okey, sambung Tuan Ben. Correct. Asalnya okey. Tak, bukan. Okey. Benda ni betul, orang tak perasan. That's why. Pasal apa? Konsep dia sama. Kita nak ambil gambar mesti clear dan tepat. Ya tak? Jadi abang melatih diri abang dalam latihan menembak, abang tak tutup mana-mana mata. Orang ada separuh asal naik je tutup mata sebelah kan. Yang tu yang abang heran kenapa, tapi abang tetap macam ni. Kalau macam ni abang tengok adik sekarang kan, tengah-tengah kan. So abang tak ada naik tu pistol pergi ke kanan, kalau tengah kiri pergi ke kiri, dia ikut mata dia kan. Jadi kita guna 50% only daripada kita punya vision, pandangan kita. Miss lah. Kalau kena tepat pun taklah setepat yang apa ni. So jadi abang punya style tembak, abang tembak buka dua-dua mata. So itu yang orang kebanyakan ada yang boleh buat. Tapi dalam tembak cepat tak ada masa kita nak tutup mata sebelah dah.
Kita dah minus 50%. Kalau nak ambil hidung, tutup mata sebelah, dah tinggal sebelah je. Mana nak ambil? Kan? Jadi maknanya konsep dalam pembelajaran abang selalu menembak ni memang kalau panggil pukul 3 pagi pun abang bangun pergi tembak. Pasal apa? Abang memang berantu buat menembak ni. Memang melatih. Abang boleh tembak kiri kanan, boleh sengit, boleh desperado, musim mana pun boleh. Bukan maksud boleh tembak, mana kono lah sasaran kan. Tembak semua orang boleh, tapi kono tidak tu yang tak tahu kan. Jadi maknanya kamera tadi itu abang gunakan sebagai latihan abang untuk mendapatkan tenangan yang tepat dan sharp. Kan zoom dia tu kan. Jadi kadang-kadang kita naik ni, setting kita menembak ni, kadang orang-orang dia orang tak perasan tu. Abang pasal sekarang abang instruktor menembak dan di qualified instructor bawah SKM kan. Jadi abang ajar tu teknik yang paling senang. Maksudnya kadang kenapa minus your vision sampai setengah, tutup mata sebelah kita nampak sebelah. Macam mana nak tembak bagus kan? Itu yang aim kepala kena tempat lain tu kan. Tapi masing-masing lah. Kadang bila abang bercakap benda-benda ni orang cakap kat luar macam dia yang bagus. Abang, saya nak ambil satu soalan daripada pembaca ni. Ya. Dia kata bagaimana seorang anggota polis di cawangan jenayah berat macam abang ni melindungi identiti ketika itulah masa tugas. Sekarang ni tak apalah dah pencen habis semua. Dulu masa kerja kan. Macam anak isteri apa semua, macam mana nak cover up benda-benda tu supaya orang tak cari family. Boleh share sikit bang? Ni soalan penonton ni. Itu pergaulan kita lah. Dia macam-macam ragam. Bila detektif ni, dia ada lesen D. Kan? D itu besar lah kan. Jadi ingat apa ni lah. Itu masih. Tapi macam abang akan, kalau operasi kan tentulah. Tapi abang akan menghilangkan diri secepat mungkin. So mana dah clear, kita menyerah dengan pegawai yang terlibat yang berkenaan. Selalunya Datuk Param sampai masa abang dulu dia bos. Tuan. So kita hilang. Lepas tu janganlah menyebut merayau sana sini kan. Aktiviti abang memang kurang lah keluar. Tapi kalau keluar tu kita samaran. Pasal abang dulu memang bab menyamar ni, rambut tengoklah gambar dalam tu rambut macam mana kan. Abang punya abangnya rambut sampai pinggang ni, tocang. Oi. Masa abang detektif dululah, lesen tu besar lah kan. Pasal apa kita orang buat undercover banyak. Bila undercover ni, kita bebas. Tu gambar tu, nampak tu. Ini pun potong ni pasal apa? Pasal apa nak jumpa KP kan? Nak dapat sijil. Ni sijil yang apa ni kan, yang abang ambil sebagai instruktor menembak lah. So abang apa ni benda tu orang kata terpulang masing-masing kan. Ada separuh orang ada cara dia sendiri. Macam abang memang suka hilang lah lepas apa ni kerja, nyorok kan. Tak maulah terlampau expose pasal kita dah macam tu kadang-kadang apa ni kita tak tahu yang orang nampak kita kan. Tapi itulah kadang diam tak diam bang, kita dah 58 minit dah bang. Itulah tu. Saya cakap terang-terang dengan tuan-tuan, saya bila borak dengan Abang Ben, kalau 1 jam tu intro baru buka dimah. Jadi bila saya nak interview Tuan Ben ni, saya puas fikir macam mana saya nak compress benda ni. Sebab seperti yang kita jangka, 1 jam ni tak nampak apa-apa lagi ni. Dia baru orang kata bayang-bayang je. Tapi itulah bang, kita pun masa tak banyak bang. Mungkin kita boleh sambung lagi untuk sesi akan datang. Untuk 1 jam pertama ni memang kita terima kasih banyak pada Abang Bam kerana berkongsi sedikit lah, tak banyak sebab 1 jam ni tak banyak sangat kita boleh. InsyaAllah Abang Bam sudi kan kalau kita jemput lagi untuk next session? Dek, dah hang. Ya? Hang sekejap tuan-tuan.
Hang. Okey, dengar Kang. Dengar. Itu belum cerita bab bodyguard lagi tu. Ada dua perkara yang menarik tentang Abang Ben ni. Selain daripada terlibat dalam banyak pertempuran dengan penjenayah ketika beliau berkhidmat sebagai detektif dulu, Abang Ben juga merupakan Presiden Persatuan Pengawal Peribadi Malaysia. So insyaAllah mungkin untuk next session, kita akan sambung pula cerita menarik tentang pengalaman Abang Ben menjadi pengawal peribadi kepada ramai tokoh-tokoh terkenal, tokoh korporat, tokoh politik dan sebagainya. Abang Ben still there? Masih ada? Ya, ada. Okey, Abang Ben, boleh nanti kita sambung untuk next session. Boleh, Abang Ben? Boleh, anytime, anywhere, any place. Alhamdulillah. Okey, Abang Ben, sebelum kita tutup dulu sesi petang ini, kerana selepas ini kita ada satu sesi jualan. Mungkin saya nak orang kata pandangan Abang Ben lah terhadap masyarakat kita sekarang ni, yang sering menganggap polis menggunakan kuasa mereka, orang kata apa, sebagai pembunuh belesin istilahnya. Ramai tak faham bahawa sebenarnya walau seganas mana pun detektif dalam BDRM, mereka masih tertakluk dengan peraturan dan undang-undang. Ini yang ramai publik tak faham ni, Abang Ben. Diorang ingat polis memang boleh senang-senang tembak, senang-senang tangkap. Mungkin sedikit nasihat Abang Ben kepada publik yang duk ingat polis ni suka-suka tembak ni. Silakan balik pada tajuk kita ni, suka-suka tembak. Ulas sikit, Abang Ben. Okey, ni abang pun memang dia sebabkan ada social media ni terlampau banyak, semua orang nak jadi reporter ni yang jadi haram jadah ni, kan? Ni. Kadang-kadang dia tak tahu ujung pangkal cerita. Kita dah ikut berbulan-bulan, tiba-tiba dia nampak time bertempur, kan? Yang tu yang suka-suka hati cakap, oh polis apa susah, dia ada kuasa, boleh tembak orang, boleh tangkap orang, boleh pukul orang. Fikirlah, jadi don't judge the book by the cover. Jangan nampak macam tu terus kita buat penilaian, kan. Masuk dulu bidang tu, kerja dulu kalau boleh apa ni, kan. Baru tahu macam mana perasaan. Macam sekarang ni abang tak boleh tengok orang kutuk, orang hina anggota polis ni. Walaupun abang dah lama tinggalkan, tapi yang abang junjung tu dulu masih melekat kat dahi ni tahu sampai mati. Logo keramat tu sebab jangan kau kutuk polis dengan abang boleh pukul orang tengah jalan. Tak ada pasal apa, pemahaman, kan. Awam dia ingat kita ni ada kuasa yang dibagi tu, kita menyalahgunakan kuasa. Kita nak menilai apa ni penjenayah bila berdepan, macam-macam kemungkinan boleh jadi. Maknanya dia kira siapa dulu. Dia nak selamat, kan. Apa pun dia sanggup buat, kan. Even melibatkan nyawa orang lain, kan. Macam kita ni terkongkong oleh undang-undang, kan. Kita tak boleh buat sesuka hati. Sekarang kita buat yang betul pun berapa banyak anggota polis yang kena, kan. Lepas tu dalam media salahkan. Kau tak tahu cerita sebenar. Janganlah pandai-pandai cakap itu, cakap ini. Kau tak ada di tempat tu. Ini banyak reporter tak berlesen kat luar tu, kan. Dia lah mengulas macam-macam, kan. Itu yang payah. Maksudnya knowledge orang awam berkenaan kuasa-kuasa polis. Tengok macam tu kita tengok video tu. Dah pakai ini pun dah tunjuk authority, nyonya tu macam-macam dia. Kalau time abang tu abang spray dengan shell talk tu. Spray shell talk. Iya, okay. Abang pasal apa shell talk dia automatically kita dah psycho orang. Bila kita angkat orang tu, orang akan takut, kan, walaupun kita tak spray. Pasal apa? Itu cara abang punya apa ni dulu orang kata psycho nak menakutkan. Kita nak tangkap dia macam-macam, dia nak melawan apa semua, kan. Jadi gunakan inisiatif dia jadi detektif ni, otak mau ligat. Jangan ligat kau lain. So kita bila keluar bertugas kena ada persediaan. Okey, kita siasat kes apa? Apa dia punya info yang kita ada, and then persediaan kita lah kalau berdepan. Maknanya kalau kita nak melaksanakan tangkapan, macam-macam boleh jadi, adikku. Mungkin tak semudah itu kita boleh tangkap orang, kan. Kadang-kadang dia panik. Bila dia panik, kekuatan dia akan berlainan daripada biasa. Ya, betul.
yang tu yang kita takut tu. Pasal apa orang tak terlibat dengan tu dia tak tahu. Kadang bangunan 2 tingkat pun dia boleh terjun. Jadi kalau dia terjun, siapa kena salahkan? Dia kata polis tolak jatuh. Kan cilaka nama tu. Okey bang, saya rasa kita dah 1 jam lebih ni bersiaran. InsyaAllah bang, kita akan jemput abang lagi untuk next session. Kita akan susun balik slot kita. Rasanya 1 jam ni baru cerita intro ni. Nak cerita perjalanan panjang Abang Ben ni memang kita perlukan 2-3 episod ni. Terima kasih banyak Tuan Syaril kan bagi peluang. Tak apalah kalau nak jemput lagi ya. Amin. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi selama 1 jam kita bersama Tuan Bakrim bin Embok atau lebih kenal sebagai Tuan Ben yang bercerita mengenai pengalamannya semasa menjadi anggota polis, dan beliau antara anggota yang menerima banyak surat-surat penghargaan kerana terlibat dalam banyak pertempuran dengan penjenayah hardcore. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selepas ni kita akan break. Kemudian kita ada sesi jualan bersama Tuan Haji. Jangan lupa dapatkan barang-barang yang anda minat, ya, baju-baju seluar-seluar yang anda minat, kerana Tuan Haji akan bersama anda selepas ni. Terima kasih Abang Ben. Semoga kita jumpa lagi. Terima kasih. Kirim salam dengan Tuan Haji. Wabillahi taufik. Ya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.